Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tengku Hasmani binti Raja Hussein selaku Ketua Kumpulan bersama 6 lagi ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Jamadil bin Muhammad, Muhammad Farid bin Abdul Wahid, Muhammad Hafiz bin Muhammad Adini, Nur Atirah binti Azni Azli, Siti Wahidah binti Ibrahim dan Nurul Nabihah binti Abdul Latif. Kami akan membentangkan mengenai syarikat Apollo Food Holding Berhad. Secara amnya syarikat ini diasaskan oleh keluarga Tan pada tahun 1960-an dan telah didaftarkan pada 5 Mac 1994 di Johor Bahru. Seperti mana yang kita kenal sejak dari kecil dulu melalui iklan-iklan di televisyen, syarikat Apollo merupakan satu kilang pembuatan produk makanan seperti wafer coklat, kek lapis dan Swiss roll. Produk-produk syarikat ini telah terkenal di serata Asia. Syarikat ini juga mempunyai dua anak syarikat iaitu Apollo Food Industries sebagai khusus dalam pembuatan dan perdagangan produk makanan, dan satu lagi syarikat iaitu Hub Food Industries sebagai pemegang pelaburan. Syarikat ini dipacu oleh dua kepimpinan iaitu pengurusi eksekutif dan pengarah urusan yang terdiri daripada 5 orang ahli lembaga termasuk seorang wanita. Visi dan matlamat syarikat. Jadi apa yang kita lihat, syarikat ini amat mementingkan isu kebajikan pekerjanya. Dalam pertumbuhan syarikat ini selaras dengan Kod Tabik Urus Korporat Malaysia 2017. Justru itu syarikat ini terus melangkah maju dengan langkah-langkah strategik dan mengekalkan keuntungan syarikat. Industri makanan dan market share. Seperti mana yang kita ketahui dan alami sendiri, semua sektor amat terkesan dengan pelaksanaan PKP akibat pandemik COVID-19. Justru itu syarikat ini perlu menguatkan strategi utama iaitu melalui pemasaran yang strategik untuk lebih mencapai keuntungan. Melalui itu juga sektor pengeluaran makanan melalui Apollo Food Holding Senyap Berhad ini juga telah melalui satu peningkatan dalam negara kasar iaitu KDNK. Apa yang kita lihat melalui pertumbuhan dan masalah industri dan ekonomi, jadi syarikat Apollo Food Holdings ini telah memberi banyak peluang kepada usahawan-usahawan tempatan untuk melakukan pemasaran, dan langkah-langkah ini telah selaras dengan usaha kerajaan Malaysia iaitu melalui prihatin dan penjana. Dan isu yang paling utama dalam produk makanan ini adalah penguasaan logo halal. Tetapi Apollo Food Holdings telah berjaya mendapat pengiktirafan logo halal daripada Jabatan Agama dan Kebajikan Islam Malaysia. Oleh itu, persekitaran antarabangsa yang mempengaruhi industri sekarang ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi persekitaran, iaitu persekitaran dalaman dan luaran. Jadi apa yang berlaku pada masa sekarang ini adalah akibat kesan daripada pandemik COVID-19, dan di mana banyak usahawan-usahawan terjejas. Khususnya syarikat Apollo Foods Holding Senyap Berhad sendiri telah sedikit terjejas dengan sumber bahan mentah yang agak terhad. Sekarang saya akan menerangkan tentang strength, iaitu kekuatan syarikat di mana keselamatan dan kualiti makanan sangat dititik beratkan dalam penjamin pasaran syarikat. Di mana syarikat telah berjaya mendapatkan piawaian ISO 22005 iaitu Food Safety Management System. Selanjutnya, syarikat juga telah berjaya memperolehi pengiktirafan penilangan terbaik amalan kod persijilan halal dan kebersihan. Syarikat Apollo juga telah menjalankan kawalan dari sumber isi kandungan, material, kajian, penambahbaikan, produksi dalam memantapkan lagi usaha syarikat dalam pemasaran produk. Ini kerana produk syarikat perlu mempunyai ciri-ciri pembungkusan dan penghantaran yang terbaik dalam segmen pemasaran yang telah terancang. Syarikat juga telah menitik beratkan tentang rasa sedap dan tekstur yang cemerlang dalam setiap produk yang telah dikeluarkan. Oleh yang demikian, tidak hairanlah kenapa produk syarikat ini sering mendapat permintaan tinggi di pasaran tempatan dan global. Selain itu juga, syarikat Apollo juga telah menggunakan penggunaan teknologi yang terkini untuk menghasilkan kualiti makanan yang terbaik dan seterusnya berjaya dalam pemasaran produk mereka ke pasaran tempatan dan global. Dari segi pembungkusan pula, syarikat telah memberikan visual dan packaging yang sangat menarik dan mudah diingati oleh pengguna, terutamanya kanak-kanak. Dari segi harga pula, syarikat telah memberikan harga yang sangat berpatutan dan ekonomi serta mampu milik. Syarikat juga telah membuat periklanan produk di kaca TV agar memudahkan diingati, di mana iklan tersebut berdasarkan tema rancangan keluarga.
Ini seterusnya dapat menjadikan produk Apollo sangat kuat dari segi periklanan sejak awal penubuhannya serta kekal relevan dan sentiasa diingati ramai. Sekarang saya akan menerangkan tentang weakness ataupun kelemahan syarikat Apollo ini. Di sini saya perhatikan bahawa website syarikat yang lemah, di mana saya dapati syarikat ini menggunakan website yang terlalu old school, di mana paparan di website tidak dikemas kini. Di sini juga menggunakan reka bentuk dan paparan yang tidak menarik dan terlalu usang dari segi warna, reka bentuk dan visual yang telah dipaparkan dalam website syarikat. Selanjutnya, syarikat tidak menepati standard website e-commerce di pasaran berbanding pesaing. Syarikat juga tidak mempunyai pembelian di atas talian. Jika kita lihat, dunia sekarang lebih beralih kepada pembelian secara atas talian. Ini kerana ianya mudah untuk didapati dan seterusnya dapat memudahkan pembelian secara online oleh pelanggan. Sekarang saya akan menerangkan tentang opportunity, iaitu peluang dalam analisis SWOT. Syarikat telah berjaya dalam menembusi pasaran global di beberapa negara seperti Singapura, Timur Tengah dan lain-lain lagi. Ini kerana syarikat telah menitik beratkan pesanan, pemasaran dan penghadaran yang lebih teratur dalam pemasaran produk ke peringkat tempatan dan global. Kejayaan ini telah menjadikan jenama kek lapis dan produk berasaskan coklat menjadi jenama global yang dipercayai ramai. Oleh yang demikian, syarikat telah mencapai dan menepati piawaian dan standard antarabangsa yang telah ditetapkan. Syarikat juga telah merangka hubungan strategik bersama pelbagai agensi dan kerajaan dalam melaksanakan pelbagai kempen bersama dalam urusan pemasaran strategik ini. Syarikat juga telah melantik pengarah yang baru yang lebih berkaliber untuk menguruskan organisasi dan lebih matang dan seterusnya berjaya menerokai segmen pasaran bahan dan produk yang baru. Bagi analisis SWOT traits, iaitu ancaman pula, saya dapati bahawa terdapat kemasukan pesaing baru yang lebih berkuasa dan terkenal seperti Cadbury dan Hershey's dalam pasaran segmen yang sama. Di sini kita dapat lihat pengeluaran item yang baru yang lebih berdaya saing oleh pesaing adalah merupakan satu ancaman kepada syarikat Apollo ini. Persaingan harga dan pilihan yang pelbagai kepada pengguna telah memberikan ancaman serta impak kepada syarikat. Oleh yang demikian, syarikat perlu merangka strategi dalam mengurangkan ancaman tersebut dengan menjalankan analisis SWOT dengan baik. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan mengenai analisis kewangan bagi syarikat Apollo Holdings Sdn Bhd. Okey, tujuan kita melakukan analisis kewangan adalah untuk memudahkan pihak pengurusan mengawal dan menguruskan aktiviti perniagaan dengan cekap. Bila adanya analisis kewangan, kita sebagai pihak pengurusan, kita akan nampak flow, pergerakan, proses macam mana kita punya syarikat, kewangan syarikat, ada kita perlu membeli ataupun kita perlu menjual. Okey, oleh itu kami memilih syarikat Apollo Sdn Bhd dan menganalisisnya selama 3 tahun bermula tahun 2018, 2019 serta 2020. Okey. Yang kedua, ia juga dapat membantu para pelabur untuk menilai keuntungan, menilai syarikat kami, syarikat yang kami nilai ini supaya sama ada para pelabur ini berminat untuk melabur ke dalam syarikat Apollo Holdings Sdn Bhd ataupun tidak. Okey, dapat membantulah. Okey, antara analisis yang kami gunakan untuk menilai syarikat Apollo Holdings Sdn Bhd ialah analisis nisbah kecairan, nisbah aktiviti, keberhutangan, keberuntungan serta nisbah pasaran. Okey, saya akan memberi rumusan mengenai analisis kewangan. Okey, apabila kami menilai, kami melihat nisbah kecairan syarikat Apollo Holdings mampu menanggung hutang jangka pendek menggunakan aset-aset semasa dan dia tidak mengambil kira nilai inventory. Maksudnya dia tidak menggunakan inventory untuk membayar semula hutang-hutangnya. Okey, bagi nisbah aktiviti, purata belian yang kami dapat lihat adalah mereka dapat membeli sebanyak 8 ke 10 kali setahun. Itu menunjukkan sangat baguslah untuk syarikat Apollo ini. Dan tempoh kutipan purata hutang adalah selama 35 ke 55 hari. Okey, 35 ke 55 hari adalah sangat pendek tapi agak fleksibel bagi hutang untuk membayar hutang lah. Okey. Untuk nisbah keberuntungan, margin untung kasar yang kami dapat lihat adalah purata yang mereka terima sebanyak 21 ke 26%. Ini menunjukkan ia mengelakkan kerugian selepas keuntungan yang mereka dapat itu
tetapi mereka tidak menggunakan belanja. Mereka tidak menggunakan, maksudnya di sini untung yang mereka terima tu mereka dah ambil kira selepas belanja. Okey, maksudnya di sini dia punya untung adalah bersih. Dia punya untung adalah sangat bagus. Untung yang mereka dapat, untung kasar yang mereka dapatlah bagi untung bersih. Selama 3 tahun yang kami analisis tu, 2018, 19, 20, kami lihat pada tahun 2020 mereka mempunyai untung yang sangat tinggi. Keuntungan yang paling tinggi lah pada 2020 kita boleh lihat pada slide yang ada. Okey, untuk nisbah pasaran, jualan sesaham bagi syarikat Apollo adalah RM0.14 ke RM0.2 sen. Okey, ini maksud agak jualan saham dia seunit. Itu okeylah, baguslah dengan nilai range yang RM0.14 ke 0.22. Okey, untuk apa yang kami lihat di sini, secara keseluruhan syarikat Apollo dapat mengawal kedudukan kewangan yang sangat baiklah setakat ni. Setakat 2020, bagi tahun 2021 kami tidak menilai, dan kami lihat secara overall ialah bagus, agak bagus. Walaupun COVID melanda, tetapi kewangan mereka masih lagi utuh, kukuh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk Apollo Food Sinar Berhad, kita memilih analisis step di mana analisis ini dirancang melalui mengambil kira 5 faktor, iaitu sosial, teknologi, ekonomi, politik dan ekologi, dan setiap faktor ini akan menyumbang ataupun menghalang pembangunan syarikat. Okey, untuk faktor sosial, faktor ini melibatkan demografi, parameter agama, citarasa, pengaruh media, dan kita tahu customer datang daripada pelbagai bangsa dan agama, dan juga umur syarikat, kerana Apollo Food berjaya meluahkan pasaran di seluruh dunia. Kos pengeluaran setiap unit semakin murah dan ekonomi. Setiap tahun aliran pusing inventory syarikat bertambah. Namun pada tahun 2020, syarikat mengalami penurunan kerana peralihan citarasa pengguna daripada makanan yang dulu kepada makanan yang citarasa terkini dan viral di laman sosial. Jadi syarikat perlu menggunakan medium laman sosial untuk menarik semula peminat kepada produk yang dihasilkan oleh Apollo Food. Contohnya melantik duta ataupun influencer di laman sosial dan mempromosikan di laman sosial untuk menarik minat mereka. Okay, dan faktor seterusnya adalah faktor teknologi, di mana penggunaan alat, mesin, bahan untuk memproses dan juga menyelesaikan masalah. Dan bila menggunakan mesin, kita boleh menjimatkan kos pengeluaran seunit. Penggunaan mesin untuk mencetak pembungkusan, penggunaan perisian untuk menaikkan imej syarikat dengan visual yang lebih menarik, imej yang lebih menarik. Namun penggunaan internet kurang dipraktikkan dalam syarikat Apollo Food kerana tiada jualan secara atas talian. Oleh itu, syarikat perlu mengeluarkan jualan secara atas talian kerana ia lebih mudah dan boleh dibeli di mana-mana sahaja dan sesuai untuk pandemik sekarang ini. Dari segi ekonomi pula, kita perlu mengambil kira persekitaran makroekonomi, dinamik KDNK, inflasi dan juga kadar pembiayaan semula. Jika berlaku kemelesetan, selalunya pengguna akan mengurangkan pembelian. Jika berlakunya kenaikan dari segi ekonomi, pengguna lebih banyak berbelanja. Dan pada tahun sebelum ini, 2020, penurunan sebanyak 7.37% daripada 2019, di mana kat situ menampak penurunan dari segi jualan, dan itu adalah kerana disebabkan oleh inflasi COVID-19. Okey, kerana berlakunya kekurangan dari segi ekspor dan juga import. So, syarikat sepatutnya mengambil inisiatif memfokuskan penjualan di dalam Malaysia dan memastikan pelabur tidak menjual saham mereka, sentiasa mengeskini kewangan dan audit secara berterusan, putuskan cadangan yang terbaik menerusi analisis kewangan, mendirikan belanjawan yang lebih terbaik, dan perlu alert dengan faktor-faktor ekonomi yang akan menjejaskan jualan syarikat. Okay, faktor seterusnya adalah faktor politik, di mana politik ini akan mewujudkan persekitaran yang baik ataupun buruk kepada syarikat, dan keputusan kerajaan boleh menyebabkan
syarikat mempunyai peluang dan juga halangan dalam melaksanakan sesuatu jualan, negara boleh menentukan sektor ekonomi mana yang dia nak utamakan, sama ada sektor makanan, sektor pelancongan ataupun menetapkan kadar cukai. So syarikat Apollo dia kena membayar kadar cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan dari segi pergerakan pula, bila kerajaan Malaysia contohnya melaksanakan PKP baru-baru ini, terbatasnya pergerakan, terbatasnya import, so syarikat sukar untuk mendapatkan bahan mentah. Dan untuk itu syarikat perlu membuat pertimbangan sewajarnya dalam menentukan hala terju dan juga harga jualan, dan syarikat perlu menyokong dasar kerajaan dan perlu bergerak selari dengan kadar dan juga dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan semasa. Dan faktor seterusnya adalah ekologi dan juga persekitaran, di mana faktor ini mempengaruhi pertumbuhan perniagaan tempatan dan antarabangsa. Industri makanan boleh dipengaruhi oleh faktor luaran seperti cuaca, penyakit. So bila adanya penyakit, cuaca macam ni, sukar untuk kita dapatkan bahan mentah untuk membuat produk makanan. So kualiti dari segi Apollo Food ni kita memang tak ada masalah kerana dia mengikuti standard antarabangsa. Dari keselamatan bahan kimia memang tiada masalah. Namun pembungkusan plastik yang digunakan oleh Apollo Food perlu ditambah baik dengan menggunakan inisiatif untuk free plastik, kerana kerajaan juga melaksanakan free plastik. So dia dapat menjaga alam sekitar dan mengurangkan kos pengeluaran. Di samping kita kena faham faktor ekologi ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, dalam masa yang sama menjaga alam sekitar juga. Itu saja.